education, you akan notice sebenarnya dia still tengah buat crossing over dekat metafis, but dia still side by side. Apa beza pindah silang dengan synapsis? Synapsis proses yang membantu pindah silang. Synapsis tu bila dia tengah buat proses pindah silang. Macam itulah. Macam saya makan adalah satu proses. Bila saya makan, saya dapat nutrien. Menerima nutrien tu adalah pindah silang. Tapi saya perlu makan untuk menerima nutrien. Gitu. Kiasma tempat crossing over, exactly, betul. Yes, Farahia, betul. Okay, jadi dekat sini, dekat metafasa, awak nampak tak dia susun berpasangan? Yes, dia susun dalam keadaan berpasangan tau. Okay, kenapa dia susun dalam keadaan berpasangan? Sebab dia tengah buat pindah silang daripada awal tadi. Dekat mitosis ada pindah silang. Mana tu? Dekat mitosis tak ada pindah silang. Jadi kalau tak kahwin, boleh honeymoon ke? Mana boleh? Cannot lah like that. Ni dah kahwin kasi chance honeymoon. Bivalent tu bentuk yang kita nampak bila dia duduk side by side. Yes, kejap lagi dia ada explanation dia teacher tunjuk. Okay? Okay, dah perasan kan? Okay, dah perasan kan? Dia side by side kan? Okay, in metaphase, mitosis. Okay, saya sebut in metaphase. Bila saya kata in metaphase tu maksud dia not metaphase 1, not metaphase 2. I'm talking about metaphase in mitosis. Ada tak dia susun side by side bila dia duduk kat atas tulistiwa? Fatin Shakira. Cuba fikir tu. Tak ada betul. Dia tak duduk side by side. Dia duduk single. Dia tak ada pair Hanis. Pandai Hanis. Dia tak ada pair. Dia duduk single dekat kata tulistiwa. Kata tulistiwa in English panggil metaphysal plate, equator plate. Betul tak? Atau metaphase plate. They will arrange alone in metaphase. But in metaphase 1, you will see they arrange in pair on that plate. So the plate is still there, structural behavior is the same, but the chromosomes are different. They were alone in mitosis. But here, they were together. They are together. So what happened in anaphase? Kalau dia dah memang dalam keadaan berpasangan dekat metafasa 1, jadi anafasa 1 bila diorang berpisah, sentromere dia pecah tak? Tak pecah. Ya, mana pecah? Mana ada? So, apa yang berlaku? Dia just pergi ke kutub masing-masing atau kutub bertentangan. Dia go to the opposite pole. Okay, kutub bertentangan. Alright, so chromosome get separated and to respective pole. Kromosom berpisah dan bergerak ke kutub masing-masing. Cikgu kenapa dia dah start pakai kromosom? Sebab dia are no longer homolog bila dipisah. Adlina, so far centromere saja. So kita belajar centromere. Okay? Okay, next one. What do you see? You see them getting separated. Okay, cikgu, ini confirm ke sebelah sini kena color putih-putih ni pink, putih-putih pink, ni pink, 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 putih? Sebab saya bagi contoh macam ni, so kita ikut yang macam ni lah. Saya start dengan 4 tadi kan? Sepatutnya kita kena start dengan 46 ya? Okay, saya start dengan 4. Separuh daripada 4 berapa? 2 dah. Lambatnya jawab. Matematik kan easy. You kan power matematik. Okay, so kalau 46,
Berapa sepatutnya the first division dapat? 20. 3. Jadi andaikanlah. Just imagine lah, okay? Yang sebenarnya teacher buat 46 dengan 23. Tapi sebenarnya buat 4 dengan 2. Sebab takkan ada draw semua, buat 6. Besok tak habis. Okay, so dia dah jadi separuh. So dekat sini dah boleh panggil dia haploid. Okay? Yes, dah boleh panggil dia haploid. Okay. Now yang for those yang nak lagi insight yang lebih detail, diploid itu maksud dia bilangan kromosom. Jangan, okay, diploid is not referring to who is the chromosome. Diploid is referring to the bilangan kromosom sebenarnya. Cuaca panas ya, you all. Okay. Yes, maksudnya diploid itu dia belum separate lagi. Jadi meiosis start with diploid, ingat macam tu. So nanti dekat first division dia dah jadi haploid. Okay? Alright, ini yang siapa yang tak tahu detail lagi. Okay, so sekarang ni this is very important. I stop kat sini tadi kan? Are you guys following? Okay, you're following me, right? Okay, I stop kat sini tadi. Okay, great. So now, let's have a look. Jom kita tengok. Telophase 1. Okay, akhir telophase 1. This is how it looks like. So sekarang ni, siapa yang akan buat meiosis 2? Actually kan tak adil kalau you cerita si dia je yang buat meiosis 2. Tak, dua sel anak daripada first division tadi akan buat meiosis 2. So meiosis 2 actually happens for the right and the left cells. Sebab tu saya buat 2. Setengah buku dia buat 1 je kan? Okay, apa jadi kat sebelah kanan akan jadi kat sebelah kiri. Sebab tu teacher tulis sekali sahaja. So profasa 2, they are no longer arranged side by side. They are arranged randomly. Susun secara rawak. Ini macam meiosis ke? Ini macam meiosis 1 ke mitosis? Exactly. Kalau awak follow saya punya cerita dari awal, saya pernah bagi tahu student. I pernah bagi tahu student. Apa yang I cakap dekat student is mitosis dengan meiosis 2 sebiji sama. Yes, the mitosis and meiosis 2 is the same actually. More or less the same. Chromosomal behavior pun more or less the same. Structure behavior memang sama lah kan. Jadi sebenarnya meiosis je. Meiosis 1 je yang lain. Okay. Alright. Jadi chromosome arranged randomly. Okay. And then chromosome arrange themselves on the equator plate with a centromere attached in the middle. Seorang-seorang. Nampak tak member seorang-seorang? Tak macam metafasa 1. Dia susun seorang-seorang kan. Kanan kiri dulu susun seorang. Lepas tu, bila dia pisah, centromere pisah, pecah jadi kromatin. Nampak? Tadi kalau perasan anafasa mana ada pecah, anafasa 2, anafasa 1 mana ada pecah. Anafasa 1 macam anafasa 2 mana ada pecah. Kan? Yesh, sebiji. Betul. Okay, so perasan tak? Total kita dapat berapa sel? Betul. 4. Okay, sebab 2 daripada sini, 2 daripada sini. Okay, jadi apa yang awak nampak? Cuba tengok gambar. Apa awak nampak? Ya betul, awak nampak 4 sel anak, betul. Jadi kromatik, okay, very good, betul. Okay, Anis Suraya. Adelina, bukan Anis Suraya, salah orang. Adelina kata variation genetics. Okay, jom kita tengok. Maksud Adelina adalah, yang first tak sama dengan second. Yang third tak sama dengan first dengan second. Yang fourth tak sama dengan first, second and third. Betul ke tak? Itu maksud awak ke? And you are absolutely right. Sebab dia atas putih, bawah dia hitam. Ini semua putih, ini semua hitam. Ini atas hitam, bawah putih. Tapi ini saya yang draw. Nak ikutkan, setiap satu sel ni memang semua akan lain-lain. Tapi tak adalah macam color macam ni. Semua akan lain-lain. Tapi tak color macam ni. Okay, kenapa? Meiosis dah menjanjikan kita apa? Meiosis menjanjikan kepelbagaian dalam genetik. English is a very simple word, variation. Okay? Maksud dia adalah, bila dia kata, oh meiosis ni proses yang menghasilkan kepelbagaian. Bukan saja maksud dia, sel-sel anak ni akan lain daripada induk dia. The daughter cells going to be different from the parent cell. But they also meant different thing. What do they mean? Okay, they meant that setiap satu sel ni diorang akan berbeza antara satu sama lain. So maksudnya bukan dia berbeza dengan parent dia, tapi dia juga akan berbeza antara satu sama lain. Example saya bagi contoh, tahu jangan marah saya Contoh je saya bagi, boleh? Okay. Awak punya ayah ada testis sepasang. Okay? Setiap satu testis tu dia akan menghasilkan sperm, kilang sperm, betul. Setiap ejakulasi berjuta ratus juta actually sperm yang keluar kan. Yes and no? Dia actually ratus ribu ke ratus
juta lah, macam tu lah. Okay, jadi dalam contoh dalam 100,000 kan, dalam 100,000 kan, setiap satu sel tu semua bawa kromosom yang berbeza jenis dia. Maksud dia kan, semua bawa kepelbagaian. Bayangkan setiap ejakulasi punya sperm pun lain antara satu sama lain. Muka sama lah, tapi genetik dia lain. Bayangkan kalau genetik dia lain, bila setiap ejakulasi, and awak ni produk daripada mana? Produk daripada tahun, contoh kakak awak 1992. Itu tua sangat tu. Kakak awak contoh 1999. Boleh lah. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Okey lah, kakak awak 2019 lah. Awak 2021. Of course, sperm daripada 2019 dengan 2021 berbeza kan? Betul tak? Of course lah berbeza. Dia di antara the same year pun berbeza. Of course, di antara different year pun berbeza. That's why muka you dengan adik-beradik you lain. Sebab setiap ejakulasi pun lain sperm tu. Kembar Kamilah cerita dia lain tau. Kembar ni different tau. Kembar, you kena faham ada dua jenis kembar. Kalau kembar tu kembar seiras, dia ibarat, contoh satu sperm, satu ovum. Betul? So, jadi zygote. Yes? I akan ajar you detail because chapter 15 nanti kita belajar. Dapat satu zygote. Zygote ni tiba-tiba kan? Zygote ni tiba-tiba ni satu zygote tau. Tiba-tiba dia split jadi dua. So, itu genetik yang sama. Sepijik sama genetik tu. Sebab dia berlaku pada kromosom yang sama. Persenyawaan yang sama. Satu sperm, satu ovum. Ini kita panggil kembar seiras. Tapi ada juga kembar yang tidak seiras. They are not the same. Kita panggil fraternal twins. Fraternal twins. Cerita pasal fraternal twins. Contoh. Non-identical twins. Saya bagi awak kembar tak seiras. Ini jenis yang adik-beradik muka lain. Dia macam adik-beradik biasa. Tapi kembar dia luar sekali. Ataupun satu lelaki, satu perempuan. Sebab kalau kembar seiras, dua-dua kena lelaki, dua-dua kena perempuan. Betul tak? Okay. Kembar tidak seiras, dia boleh jadi lain jantina atau sama jantina. Okay, dia ibarat macam ni. Okay, dengar saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Okay. Pernah tengok Dick Fallopian tak? Nak kena tunjuk. Saya tahan genting daripada tadi. Sekejap lagi masa saya tunjuk video, saya pergi toilet. Okay? Sebab pregnant woman dia memang tahan. Dia macam sentiasa nak pergi toilet. So, dia tak boleh tahan lama sangat. So, saya kena tunjuk ni. Okay, cuba tengok gambar ni. Cuba tengok gambar ni. Ni uterus. Betul? Okay, ini ovary. Betul tak? Ini ovary. Setiap 28 hari, setiap 1 bulan, berapa ovum keluar? Exactly, just one. Satu je ovum keluar. Tapi kadang-kadang, nasib dia baik. Kanan keluar, kiri keluar. Okay, Zaka kat sini, penis is here, right? Dia tengah ejaculate dan sperm, betul? Beratus juta sperm keluar kan? Betul tak? Beratus juta sperm will swim, right? Bila dia swim, usually dia sedih. Sebab satu dalam beratus juta tu je yang dapat buat persenyawaan. Dapat buat persenyawaan kat Fallopian. Tapi hari ni hari menggembirakan. Pasal you ada member pun swim sekali lah. Sebab ada dua ovum yang keluar. Kanan, satu, kiri satu. Jadi dua kali persenyawaan. Dua sperm yang berbeza, dua ovum yang berbeza. So two different zygote, right? Wow, ada member. Macam itulah ini. Ini kembar tidak seiras macam adik-beradik biasa, tapi berlaku one shot. Dia boleh jadi kat kanan, kiri, atau dia boleh jadi dua-dua kat kanan. Okay? Kembar siam, macam tadi yang mula-mula ni cerita tu, kembar seiras. Ovum keluar, lepas tu sperm masuk, persenyawaan, jadi zygote kan. Lepas tu zygote tu membesar jadi embryo, buat penimpelan kan. Betul? Masa dia dah buat penimpelan ataupun masa dia zygote belum buat penimpelan, tiba-tiba dia nak split jadi dua, nak jadi kembar seiras, betul tak? Tapi tiba-tiba pula, dia tak split habis. Itu kita panggil sebagai kembar siam. Siamese twins. Macam mana boleh jadi macam tu? Okay. Tadi orang tadi saya cikgu kembar ni associated to meiosis ke sebenarnya dia associated to mitosis. Saya minum air jap boleh tak? Okay. Tak air kosong ini Mariam. Kata je nak minum bagi tadi. Sehari sekali je. Kembar seiras memang tak boleh lelaki dengan tak boleh perempuan. Awak siam bukan nama lain. Iril, maybe dekat first kembar jadi siam pun, I pun tak sure. I haven't read on that. Okay, jom guys. There is something I need to show you.
Sebab kita volunteer apa ni? Takut tak sempat. Sekejap. Saya nak tanya awak nak tengok video series ke awak nak tengok video yang kartun-kartun? Sebab kartun-kartun ni saya boleh tunjuk awak link. Okay, let me increase the volume. Wait. Sebab nak bagi awak tengok first. Different from each other? The answer lies in the... Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents? Boleh tak sementara Why saya siblings look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis 1 and meiosis 2. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase 1 of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase 1, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar, but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase 1 concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers, forming the meiotic spindle. In prometaphase 1, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase 1, bivalents randomly align along the metaphase plate. Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis 1 ends with telophase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the 2 daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis 1 is 2 haploid cells, meiosis 2 begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles again duplicate and begin moving to opposite poles of each cell. In prophase 2, the sister chromatids condense while the spindle starts to form as the nuclear envelope disappears. In prometaphase 2, the sister chromatids attach to the spindle by kinetochore microtubules, with sister chromatids attached to opposite poles. The spindle aligns the sister chromatids along the metaphase plate during metaphase 2. During anaphase 2, sister chromatids separate and individual chromosomes move toward the poles. The entire process ends with telophase 2, as the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis occurs, and cleavage furrows separate the 2 daughter cells into 4 haploid daughter cells. The haploid daughter cells will specialize into gametes, either sperm or egg. These fuse in fertilization to form a zygote, which will grow into a child. The child receives half its chromosomes from its mother and half from its father. Because men and women produce millions of gametes, and the selection of gametes in fertilization is random, this contributes to genetic diversity. This explains why a child isn't identical to either parent. But why aren't siblings identical? The diversity comes from several sources. In prophase 1, non-sister chromatids can exchange DNA through crossing over, increasing the genetic diversity of individual chromatids. In addition to crossing over, in metaphase 1, the pairs of homologous chromosomes align independently along the metaphase plate and sort independently into the daughter cells.
This process, called independent assortment, produces 4 genetically distinct haploid gametes. As the total number of chromosomes increases in an organism, the number of genetically distinct gametes increases by 2 to the nth power. This means an organism with n equals 3 can produce 8 unique gametes. For humans where n equals 23, there are 2 to the 23rd power unique gametes formed. Okay, perasan tak dia kata 2n kan? Betul. So n tu represent 23. So kalau 2n maksudnya 2 darab 23, which is 46. Okay? Yes. Or over 1 million different possible combinations. The combination of independent assortment, crossing over, and the random pairing of gametes during sexual reproduction increases genetic diversity and explains why a child will not look exactly like his or her. Okay. Alif, pro-metaphase tu maksud dia in between profasa ke metafasa. Okay, tadi kan awak dah download kan? Okay, saya nak beritahu awak something. Awak nak cari video dekat YouTube. Dia macam ni tau. Video YouTube ni sebenar-benarnya dia selalu delete. Jadi ada satu video teacher dah download siap-siap. Video tadi yang saya tunjuk kat awak tu dia ada version mitosis tapi dah tak ada kat YouTube. Adelina, meiosis khas untuk sperm and ovum je. Okay? Ini macam, okay, saya tulis kat sini sambungan ni sebenarnya chapter 15. Hanis, I don't know Hanis kenapa dia delete. But kalau you want some good videos, tadi nampak kat YouTube tu kan, awak boleh tengok channel Amoeba Sister. They have good videos, tapi tu macam version kartun sikit. Satu benda pasal YouTube ni, tak semua video sebenarnya reliable. Takut dia tak sama dengan syllabus. Tapi Amoeba Sister sama dengan syllabus. But saya dah check and that is why I'm telling you. Dalam bahasa Melayu tak ada sayang. I'm so sorry. Tapi tak apa sebab awak dah faham saya explain kan. So kalau anything yang you tak tahu, you boleh tanya saya. Alright. Okay, jom kita sambung. Kita nak buat latihan. Hari tu kita buat ni tak? Dah settle kan? Faraya kita settle Faraya. Dah kan? Okay, tak salah saya kita berhenti kat sini. Betul ke? Ni dah settle tak? Tiga latihan kita. Dah settle? Tak ingat Faraya duk fikir. Saya lagi tak ingat. So saya isi jawapan. Okay, alright. Jom kita go through. Okay, so basically karyokinesis tu sebenarnya dia tengah refer kepada pembahagian sel yang involve saja. Cytokinesis adalah pembahagian sel yang involve pembahagian membran. Okay, I baca dekat English. Alright, very simple. Karyokinesis occur gradually during cell division. At the beginning of the cell division, a nuclear membrane disappear and reform. Okay, disappear and reform. Don't worry, kejap lagi awak dapat jawapan. Lepas awak answer, awak tekan answer dahulu. Okay, alright. So where were we tadi? First, disappear. Second, reform. At the end of cell division to provide two nuclei for two new daughter cells. There are two types of karyokinesis, mitosis and meiosis. Betul tak? Ada dua jenis pembahagian yang involve nukleus to by mitosis and meiosis. Mitosis membagi sekali. Meiosis membagi dua kali. Okey, karyokinesis berlaku secara berperingkat ketika proses pembagian sel pada peringkat awal pembagian sel membran nukleus hilang dan akan terbentuk semula pada peringkat akhir pembagian sel. Okey, jadi proses ini mendirikan dua nukleus untuk dua sel anak yang baru terdapat dua jenis karyokinesis iaitu mitosis meiosis. Follow tak? Dapat tak? Jangan risau. Sekejap lagi awak isi jawapan. Saya akan bagi answers. Kat sini saya nak explain apa yang you tak faham. Ayat-ayat dengan power kan. Saya nak explain apa yang you tak faham. Okay, cytokinesis occurs at the end of cell division. Yes, it only occurs after cell division takes place, after the mitosis or meiosis. In animal cell, new plasma membrane will form in the middle of the cell between the two nuclei, producing two new daughter cells. Okay, for reference, you boleh tengok balik nota dekat bahagian atas, cytokinesis haiwan dan cytokinesis tumbuhan berbeza, dia tak sama. While in plant cell, the formation of cell plate will divide the cell into two new daughter cells. The cell plate, ladies and gentlemen, diperbuat daripada vesicle rembesan. Sorry, diperbuat daripada bahan yang keluar daripada vesicle rembesan. Okay, untuk plant cell.
Cytokinesis berlaku pada akhir proses pembagian sel dalam sel haiwan. Membran plasma akan terbentuk di bahagian tengah sel di antara dua nukleus hingga menjadi dua sel anak yang baru. Manakala dalam sel tumbuhan, pembentukan plat sel akan memisahkan sel tersebut menjadi dua sel anak yang baru. Okey. Alright, dapat. Okey, jadi apakah perbezaan antara karyokinesis dengan cytokinesis? Karyokinesis melibatkan pembagian nukleus, cytokinesis melibatkan pembagian membran sel sitoplasma. Itu je. Boleh. Okay? Easy peasy they say. Okay, this one I'm going to skip because you have haploid, diploid, chromatin, homologous chromosome. Okay, jom kita tengok gambar raja ni. Okay, ada berapa banyak kromosom kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eh? Yeah. Jadi answer is 13. Okay, next question. Bandingkan kromatin dan kromosom. Kromatin, simplest form of kromosom. Betul ke? Kromosom, kromatin that goes through condensation to become thicker and shorter. Betul? Bahasa Melayu pun saya nak explain. Nurhanis boleh kata kromatin adalah berbenang halus. Boleh? Yang merupakan kromosom paling ringkas, manakala kromosom adalah kromatin yang menebal dan membimbing. Okay. Yang ini very simple. Jawapan saya dah sediakan kan? Nampak tak? Ini pun sama. This one is the same. Ini pun sama. Okay. Kat sini pun saya sediakan jawapan. Sorry, I tak boleh nak go through everything dengan you sebab last week cuti kan? Kata nanti kelas kita terlalu lambat sangat. Tu problem dia. Kata nanti kelas kita terlalu lambat sangat. Jadi, awak just straight away boleh ambil answers. Yang ni saya tak lukis sebab very easy. Okay, yang ni dah ada jawapan. Perasan tak? Okay, dah ada jawapan. Saya dah sediakan dah pun. Apa awak perlu buat jadi download answers je. Dah sediakan jawapan. Can you see? Already with answers. One by one. Yang saya sediakan jawapan tak salah saya sampai Miosis code. So, awak boleh ambil semua. Nampak tak? Tolong buat latihan Cuba dulu. Saya dah sediakan sampai Miosis. So, cikgu minggu depan kita akan buat apa? Minggu depan saya akan ajar awak apa itu keburukan dalam mitosis dan keburukan dalam mitosis dan kebaikan dalam mitosis. Okay? So, kita tak buang masa lah sebab saya dah sediakan jawapan. Alright. That's all guys from me this week. So, itu saja. So, next week jangan lupa stay tuned the next class. Maybe insyaAllah next week kita cuba habiskan chapter. Okay? So answers tolong download dekat Answer Notes.